Okay, hai. Kembali bersama saya, Cap Ayam Style. Okay, video kali ini saya buat kelainan sikit. Saya berkongsi tentang kasut Dr. Martens. Kasut Dr. Martens ni mungkin ramai yang pernah dengar, mungkin ramai yang tak pernah dengar. Saya cerita sedikit sejarahnya. Pada zaman Perang Dunia Kedua, waktu tu ada seorang doktor, nama dia Dr. Klaus Martens, tercedera di kaki sewaktu bermain ski. Dia ni kreatif. Waktu dia cedera itulah dia terfikir, kalaulah ada kasut yang lebih selesa, mungkin kaki dia tak tercedera. Jadi dia fikir macam mana dia nak ubah. Dia ambil kasut askar waktu tu, kasut askar yang bot biasa, bot yang askar guna tu, dia ubah suai tapak kasut dengan kulit. Dia tukar tapak kasut lebih selesa dengan kulit lebih lembut. Jadi terhasilnya Dr. Martens. Jadi selepas dia ubah suai sampai yang satu syarikat ni beli copyright kasut tu, dan dia ubah suai sikit, dia letak jahitan kuning pada tapak tu, kemudian dia tambah airwear. Jadi terhasilnya secara rasminya kasut yang pertama yang dikilangkan pada 1 April 1960 tak silap. Pada awal production Dr. Martens ni, kasut ni banyak digunakan oleh macam postman, tentera, golongan-golongan pekerja, sampai satu tahap tu dia digunakan oleh golongan skinhead. Mungkin ada yang tak kenal apa itu skinhead. Mungkin ada orang cakap skinhead ni kepala botak, tak ada rambut, itu skinhead. Memang dia skinhead lah, dia tak ada rambut. Tapi bagi zaman saya, skinhead ni adalah satu budaya yang memang mempengaruhi hidup lah. Okey, macam mana saya boleh minat dengan kasut Dr. Martens? Pada tahun 2003, saya tingkatan 4. Sebelum tu kita orang hanya kenal rock kapak, hip hop, grunge. Kita tahu yang macam hip hop dia guna kasut Adidas, Nike Air Force ke lupa. Lepas tu kalau grunge kita biasalah guna Converse All Star tu. Itu pun ada kita guna yang Cak Ayam punya, macam kita guna North Star tu pun jadilah ada fashion waktu tu. Tapi budaya tu memang dah awal dah, tahun 90-an pun dah ada. Mungkin saya yang lambat. Lepas tu tahun 2003 kenal apa itu skinhead. Waktu tu member tanya, kau nak jadi skinhead? Kalau kau nak jadi skinhead, kau mesti ada knowledge. Apa benda tu? Kita knowledge tu maksud pengetahuan lah. Tapi waktu tu kan kita English pun ke laut. Apa ni? Apa knowledge ni? Kau tahu ada ni dia cakap ada satu buku ni, kau kena baca, study, kau simpan. Terus cari buku tu. Buku tu member punya, ada member geng Race Menanjung lah waktu tu. Dia bagi buku tu. Kita orang ramai-ramai photostat, balik study. Kita study tentang skinhead tu, budaya skinhead. Memang dari segi atas, rambut macam mana, kemudian baju apa kena guna, seluar fit macam mana, lepas tu kasut jenama apa semua. Waktu tu memang benda yang kita belajar tu, macam baju skinhead dia guna macam Fred Perry, seluar pun seluar fit, seluar tak nampak sangat, macam Levi's ke benda tak nampak sangat. Kita boleh guna yang Cak Ayam punya seluar, boleh beli kat lorong macam tu. Kita modify. Kasut tu, mana nak cari kasut? Tahu tak harga Dr. Martens waktu saya baru kenal Dr. Martens tu, saya tengok dekat Pekan Sibu, harga lebih kurang dalam 600-800 ke 1000 macam tu lah, lebih kurang waktu tu. Mana nak cari duit waktu tu? Kita duduk belajar, duit makan pun mak bapak bagi, pergi sekolah pun bawa 50 sen je. Lepas tu memang kalau pergi bandar, ada sekali kita pernah curi pakai lah. Bot askar warna hitam pun jadilah seluar fit. Waktu pergi bandar dengan bangganya, pergi jamming, jang. Waktu tu kegilaan SAB lah. Kita memang minat SAB. Saya kalau pergi studio waktu tu, 1 jam sewa studio, memang 1 jam tu semua lagu SAB. Memang seronok. Tapi tak puas hati lah kalau tiba ada member lain, bukan member, yang kita tak kenal tu, datang dia skinhead lah. Kita sama minat skinhead. Sekali dia datang pakai Dr. Martens, tengok memang silau dari jauh. Memang kalau ada duit waktu tu. Tapi waktu tu lah tanamkan hasrat tu. Dah kerja nanti aku mesti beli kasut ni. Peduli lah berapa harga, 1000 ke 2000 kononnya. Harga tu taklah mahal sangat, mampu milik lah. Tapi bagi kita yang gaji pun sedang-sedang, memang susah nak beli. Saya berjaya membeli kasut Dr. Martens pada tahun 2014. Okey, saya tunjuk. Ini kasut Dr. Martens saya yang pertama. Tengok. Ini. Macam mana kawan-kawan? Bau pun masih bau leather lagi. Memang puas hati. Inilah kasut Dr. Martens. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tidak kenal. Tapi kalau yang membesar zaman-zaman saya, yang budak-budak lahir 80-an tu, memang mesti kenal punya ni, zaman-zaman ni. Apa yang best Dr. Martens ni? Saya pun tak tahu apa yang best, tapi dia memang selesa. Dari segi tapak dia ni memang lembut. Tak pernah sakit kaki pun guna ni. Dia punya kulit ni memang
selesa, memang tak ada kacau, tak ada nak luka, apa, melecur kaki, melecet, tak ada. Okey, saya tunjuk sikit. Okey, apa ciri-ciri Dr. Martin dia punya benang. Ni saya cakap benang kuning. Benang kuning, jahitan kuning ni adalah trademark Dr. Martin. Kemudian dia ada tulis sini Airwears. Kemudian dalam ni ada tulis size. Saya beli 11 UK, saya 11 UK. Dan yang paling berharga ni, Made in England. Nampak? Kita nampak dalam kamera, saya jauh. Okey. Made in England. Ini adalah dihasilkan di England dan dibawa ke rumah saya. Betapa bangga. Mungkin orang lain tak tahu apa perasaan guna kasut ni. Tapi saya, sebab saya pernah membesar dengan budaya skinhead. Tak tahu cakap apa. Okey, ini model 1460, 8 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dia tinggi lagi 16 lubang. Itu lagi 1000 harga. Tunggu satu hari nanti. Okay, pada mula saya guna ni, memang waktu settle lah. Pergi kerja guna ni. Waktu saya beli harga ni, waktu tu 2014, 500 lebih selepas offer. Dia nak clear waktu tu tau. Saya beli dari online lah. Saya beli online dari Semenanjung. Dia nak clear stok. Waktu dia offer 500 lebih. Beli terus. Made in England you. Mana cari. Tapi ni pun 2014, sekarang 2021. Tahan. Dulu saya guna, memang hampir setiap hari saya guna. Lepas tu sekarang ni saya guna macam function lah, macam ada dinner. Baru saya guna. Tak tahulah kalau kawan-kawan tengok. Tapi saya tengok memang puas hati tu. Okay, ni koleksi saya yang pertama. Tahun lepas kebetulan dinner. Kebetulan tema rock and roll dengan retro. So saya nak bagi sepasang dengan wife lah. Nak pakai baju apa, nak pakai seluar apa, nak pakai kasut apa. Cakap dengan dia, kalau nak guna Dr. Martin, saya sanggup beli. Betul dia cakap. Sekali dia pilih-pilih. Terpaksa beli. Terpaksa. Sebab minat. Ni saya beli untuk dia tahun lepas. Ini pun model yang sama, 1460, 8 lubang. Dia tak faham pun apa maksud Dr. Martin ni. Dia main guna je. Harga ni 699. Beli di Wisma Sanyan, kedai Go White Town dekat Sibu, Sarawak. Tapi dia kulit ni beza sikit. Yang tadi ni dia lembut, yang ni dia jenis yang keras, yang macam licin sikit. Ini beza dia dengan yang tadi tu. Tak made in Vietnam, bau leather, bau baru lagi ni. Baru dia guna baru sekali je tahun lepas. Nak guna kat mana lagi? Waktu dinner tu ada guna. Mungkin budak zaman-zaman sekarang, saya tak cakap budak zaman lama, tapi ya budak zaman-zaman sekarang dia, kalau Dr. Martin ni, budak K-pop pun pakai Dr. Martin sekarang ni. Tapi kita mungkin ada yang penonton yang di era zaman saya, mungkin dia faham apa maksud kasut ni. Ini kalau yang tadi tu made in England, dia ada tulis ni made in England. Yang ni made in Vietnam. Ini pun original sebab ada kilang yang dekat Vietnam. Mungkin sampai di sini saja perkongsian saya pada kali ini tentang Dr. Martin. Minat lain-lain lah kita. Mungkin era umur pun lain-lain. Yang sekarang umur 20-an tu dia tak tahu apa maksud kasut tu. Dia mungkin bagi dia kasut itu biasa je tapi bagi zaman saya dan kawan-kawan saya yang pernah layan budaya skinhead waktu tu, saya sampai kena bergantung sekolah loh ikut budaya skinhead. Okey, kata-kata akhir saya kepada yang suka dengan video saya ni, bolehlah tekan like dan subscribe. Kalau yang tak suka tu, tekan dislike, tak apa, tak kisah pun. Ini sekadar perkongsian jujur pada saya. Okey, bye bye.